الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على من يجب. أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. Alhamdulillah, kita sambung lagi malam ini Fiqhus Sunnah, pengajian berkenaan dengan as-saum, as-siyam, yang juga kita panggil puasa. Di mana semalam kita diberitahu betapa puasa ini ada dua rukun, dua tiang serinya. Runtuh puasa kita tanpa dua tiang ini, iaitulah yang pertamanya menahan diri daripada segala perkara yang menyebabkan kita dikira tidak berpuasa, yang akan diriwayat nantinya dipanggil dalam bahasa Arab mufattirat, perkara yang membukakan puasa seseorang itu. Dan menahan itu bermula daripada terbitnya fajar sehingga jatuhnya matahari, berdasarkan kepada dalil-dalil yang kita baca semalam. Yang keduanya ialah sengaja buat kerana Allah, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, kerana mematuhi perintah Allah. Kemudian diriwayat kepada kita niat ini mesti dilakukan semasa kita tak puasa, maknanya pada malam hari. Dan jika sekiranya kita tak berniat pada malam hari, maka puasa kita pada keesokan harinya, kalau puasa Ramadan, dikira tidak sah menurut jumhur ulama. Mereka mazhab Hanafi yang mengatakan boleh, walaupun dah terbit matahari boleh niat lagi, cuma dengan syarat waktu berpuasa dengan berniat itu lebih banyak daripada waktu tak berniat. Maknanya umpamanya kalau pukul 10 pagi baru teringat nak berniat, ini tak apa, kerana 10 pagi nak jember 7.30 malam itu waktu puasa yang dikerjakan dengan berniat lebih panjang berbanding dengan waktu puasa yang tak berniat. Itulah start pada subuh sampai pukul 10. Dan ada pun puasa sunat, maka jumhur ulama mengatakan tak apa kalau sekiranya dah ingat berniat pada siang hari, dah ingat semalam puasa sunat, puasa Zulhijjah ke, puasa Muharram ke, puasa Isnin Khamis ke, puasa Ayyamul Bayat ke, puasa apa pun, kalau sekiranya kita tak ingat berniat pada malam hari, maka boleh berniat esok-esokkannya. Yang mana cumanya kata setengah ulama jangan dangwi zuhur, lepas zuhur tak boleh. Ini pandangan mazhab satu qaul mazhab Syafi'i yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dan satu qaul lagi itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan juga Imam Hanbali yang mengatakan lepas zuhur pun tak apa juga. Lepas zuhur pun tak apa juga kalau tak teringat, kalau sekiranya puasa sunat. Malah ini ala man yajib. Setelah kita tahu bahawasanya puasa Ramadan ini puasa yang wajib, yang mesti dibuat dengan rukun-rukun yang diriwayat itu, atas siapa dia wajib puasa ni, puasa Ramadan ni atas siapa dia wajib, siapa dia kena puasa, siapa dia yang berdosa kalau dia tak puasa. Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu as-siyamu 'ala al-muslim al-'aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Telah berlaku ijma'. Ijma' salah satu dalil. Ajma'al ulama', para ulama' telah ijma'. Ijma' dalil. Macam Quran juga, macam hadis juga.
bahawasanya wajib puasa ni ke atas orang Islam yang berakal, yang baligh, yang sihat dan yang bermukim. Lain daripada ini, ulama semua sepakat apa nama ni tak wajib puasa. Orang kafir tak wajib puasa, orang gila tak wajib puasa, budak-budak yang belum baligh lagi tak wajib puasa, orang yang sakit tak wajib puasa, sakit yang memudaratkan kalau dia puasa. Kalau sakit cekang je tak apa, ni cekang tak puasa. Sakit apa cekang? Apa tak puasa sakit? Sakit apa cekang? Dan sakit yang menjejahkan puasa, yang menjejahkan diri dia. Dan juga orang yang musafir tak wajib puasa. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahirah. Dan kalau sekiranya dia tu seorang perempuan, di samping hak saat ni, mesti juga dia perempuan itu suci daripada haid, wan nifas, daripada nifas. Haid darah bulanan perempuan, nifas ini darah beranak. Fala siyama ala, maka oleh itu fala siyam, la tulana fi lil jinsi, fala siyama, maka tidak ada sebarang jenis puasa pun yang diwajibkan ke atas orang kafir. Wala majnun, ke atas orang gila. Wala sabi, ke atas budak-budak. Wala yang belum baligh. Wala marid, ke atas orang sakit. Tak wajib puasa. Bahkan kalau dia puasa juga, boleh mudarat diri dia, haram dia puasa. Wala musafir, dan tak wajib juga atas orang yang musafir. Kalau dia puasa juga, puasa dia sah. Tapi tak wajib. Kalau dia tak puasa, tak dosa. Baki lagi dia kena ganti setelah mana? Habis bulan Ramadan. Wala haidin, dan tidak juga orang yang berhaid. Perempuan yang berhaid. Wala nufasa, perempuan yang kena nifas, darah bersalin. Wala syaikhin kabir, dan tidak juga wajib ke atas orang tua ganyuk. Tua yang tak ada harapan lagi untuk dia berpuasa. Tebang dia puasa juga memudaratkan diri dia, macam orang sakit juga. Lebih-lebih lagi orang tua yang nyok-nyok, ini tak wajib puasa. Baki lagi khilaf di kalangan ulama, kena bayar fidyah ke tak kena bayar fidyah. Ini khilaf yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Wala hamilin, dan juga tidak wajib ke atas perempuan mengandung, yang boleh menjejahkan dia atau kandungan dia. Kalau dia mengandung, dia kena tanya doktor. Ataupun dia sendiri berasa. Kalau dia tak berasa apa-apa, tanya doktor juga. Doktor, kalau saya puasa lagu mana? Jejah tak? Doktor kata tak ada apa-apa, cuma boleh jadi jejah kandungan awak. Ada masalah puasa. Tak wajib puasa. Wala murni', dan juga perempuan yang menyusu tak wajib puasa. Bila dia menyusu, dia puasa, maka air susu dia tak banyak. Allah Ta'ala suruh puasanya dia dengan anak-anak dia puasa. Hak suruhnya dia sekor je dengan anak-anak dia puasa, sebab tak ada susu untuk diberi minum pada anak dia. Wa ba'du haula'i la siyam 'alaihim mutlaqan, pun begitu tak wajib puasanya pada 3-4 jenis manusia yang diriwayat saat ni, tidak sama tahap tak wajib itu tak sama. Ada setengah di antara mereka yang tak payah puasa terus, langsung tak dibenar, tak ada puasa. Antaranya orang kafir. Walau macam mana sekalipun, tak ada guna 5 sen kalau dia puasa. Kal kafir, seperti orang kafir. Wal majnun, seperti orang gila. Orang gila, orang kafir jauh awal lagi. Umpamanya satu orang gila, yang doktor kata dia ni memang ada akal baik, mati, obat dia sekara je, mati je. Dengan dia dengan gila-gila dia, tanah baru hilang. Maka ya jenis macam ini, macam orang kafir juga, orang panggil apa ni, awal Ramadan lagi, Ramadan 2-3 tahun lagi, tak ada giang dah dia ni, tak ada puasa langsung untuk dia. Wa ba'duhum yutlabu min walihi an ya'mura bis-siyam, an ya'murahu bis-siyam. Ada setengah pula yang tak wajib puasa itu budak-budak yang belum baligh. Dia mestikan diminta kepada mak bapak dia, wali dia, penjaga dia untuk suruh dia puasa. Setelah mana dia kiaskan puasa dengan semayang. Nabi kata muru auladakum
bisalati idza balaghu sab'an. Wajib atasmu hai mak bapak yang Islam. Bukan sunat, wajib. Suruh anakmu yang tak balik lagi semaya. Wadribuhum 'alayha idza balaghu 'ashran. Pukul dia. Bila mana umur 10 tahun dia tak nak semayang, pukul dia. Kemudian wafarriquhum fil madaji', dah umur 10 tahun juga pisah tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Maka puasa juga begitu. Dia 7 tahun, maka suruh puasa. Suruh puasa, mak bapak suruh puasa. Suruh dia belajar puasa. Walaupun dia mungkin salah sini tak cukup tak dang tengah hari buka tudung periuk dah puasa separuh hari, tak apa. Suruh, yang pentingnya suruh. Suruh ini mesti. Suruh ini mesti. Wa ba'dhum yajibu 'alaihi al-fitr wal qada'. Dan ada setengah di antara orang yang tak wajib puasa saat ni, wajib ke atas dia berbuka dan wajib ke atas dia qada. Buka berkena buka, qada berkena qada, macam perempuan haid, perempuan nifas. Kalau sekiranya daripada awal lagi dia dah haid, bila start puasa tu ada haid lagi, maka tak boleh puasa awal-awal. Tengah puasa keluar haid, maka haram dia meneguhkan puasa dia, tak boleh puasa. Dan kemudiannya dia diminta qada, ganti balik haid dan nifas. Setelah mana habis haid, habis nifas dia, habis Ramadan, ganti balik hak dia tinggal masa haid, masa nifas hari tu. Wa ba'dhum yurakhkhasu lahum fil fitr wa tajibu alaihi al-fidyah. Dan ada setengah di antara yang tak wajib puasa ini yang diberi rukhsah, keringanan untuk dia berbuka. Dia nak puasa juga boleh, tapi dia boleh buka. Dia beri keringanan untuk dia buka. Tadi nifas dengan haid mesti buka, tak boleh puasa. Ni dia nak puasa boleh, tapi dia nak buka pun boleh. Seperti mana orang musafir. Orang musafir cumanya wajib ke atas dia untuk qada semula, dan wajib ke atas dia untuk bayar fidyah. Ada setengahnya wajib kena qada balik, ada setengahnya wajib bukan sekadar qada, bahkan kena bayar fidyah pula. Yang kita akan bincang nantinya. Wa hadza bayanu kullin ala hiddah. Di bawah ini saya akan bawa penjelasan satu demi satu secara detail hak riwayat sani. Yang pertama, siyamul kafir, puasanya orang kafir, wal majnun, dan orang gila. Dan diharap orang kafir tak bersati. Tuan kita ni diubah selain je. Kafir dengan gila ni diubah selain je. Tak sama sebenarnya. Orang kafir, walaupun dia kafir, dia adalah sasaran dakwah. Orang gila bukan sasaran dakwah. Cumanya ada persamaan di antara kafir dan gila ini, iaitu mereka ini bukan ahlul ibadah, bukan ahli ibadat, bukan orang yang layak untuk beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat. As-siyamu ibadatun islamiyah. Tuan kita ni mulakan bahas puasanya orang kafir, puasanya orang gila ini. Kata dia puasa ni adalah amal ibadat Islam. Amal ibadat yang diajar oleh Islam. Dan ini di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana Allah Ta'ala buat kita ni ada ke takhija. Takhija ada dah. Muja Allah Ta'ala royak. Kalau tak kita hidup berambang sekali, teraba-raba sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak buatmu, hei manusia, hei jin, kecuali untuk beribadat pada aku. Lagu mana nak beribadat pada Allah? Nak kena kenal Allah lah. Makan duk berasa ke beribadat dengan Allah pada beribadat dengan benda lain. Kena kenal Allah. Kemudian mesti dengan cara yang Allah Ta'ala nak. Kedua-dua ini tidak boleh sapa melainkan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Dan sebanyak mana nabi-nabi, tak kira nabi apa pun, berapa orang pun, bilakah dia, ialah nabi Islam. Dan apa yang dibawa adalah Islam. Semua nabi-nabi. Ayah panggil nama Nasrani, Yahudi apa semua sekali ini, ni yang menyeleweng. Yang asalnya namanya ialah Islam. Maka puasa ini salah satu ibadat yang diajar oleh nabi-nabi, diajar oleh rasul-rasul melalui ajaran yang dipanggil Islam. Dan Islam ini inna dina indallahil Islam. Cara hidup yang Allah Ta'ala terima tak banyak, saja nama dia Islam.
Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Siapa dia yang cari hidup lain daripada Islam, bolehlah dia buat, tapi Allah Taala tak terima. Allah Taala tak terima. Maka oleh kerana itu puasa-puasa ni lah ibadat Islam. Bahkan saya royak hari itu, bukan sekadar ibadat Islam, boleh dikatakan ada ulama yang mengatakan ibadat yang mula-mula. Ibadat pertama sekali Allah Taala suruh manusia buat ialah puasa. Iaitu puasanya Nabi Adam alaihi salam daripada makan pokok dalam surga itu. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Apa namanya? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami katakan kepada Adam, duduklah mu dengan isterimu dalam syurga ini. Makanlah apa saja yang kamu nak makan, sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Contohnya wala taqraba, jangan dekat hadhihi syajarah, pokok ini. Kalau makan pergi dekat juga, jangan kata makan sama telah lagi. Maka kamu tergolong di kalangan orang-orang yang waknya diri kamu sendiri. Ini ibadat, kata setengah ulama, ini puasa yang mula-mula. Fala tajibu ala ghairil muslimin. Bila mana dia ibadat, maka mesti yang buatnya adalah ahlul ibadah. Setiap benda yang nama ibadat ini, ambil sebagai contoh. Contohnya, nak suruh faham mandi mayat. Mandi mayat ni ibadat ke tidak ibadat? Mandikan mayat. Bagi yang mengatakan mandi mayat ni adalah ibadat, maka tak boleh orang kafir mandi. Mesti ahli ibadat mandi. Bagi yang mengatakan mandi mayat ni bukan ibadat, bahkan adat, sebagai contohnya, maka orang kafir pun boleh mandi. Kalau sekiranya dia tahu syarat-syaratnya, orang kafir boleh mandi. Ahli ibadah. Yang keduanya adalah Islam. Maka oleh kerana itu, orang kafir ini ahli ibadat pun bukan, Islam pun bukan. Maka tak wajib atas dia. Di sana ada ulama yang mengatakan wajib juga atas dia. Tetap wajib. Kerana kewajipan Allah ini dikenakan atas manusia. Baki lagi nak buat kena ada lesen, nama dia Islam. Kalau buat dengan tak ada lesen, tak diterima. Macam tak buat juga. Seperti mana orang Islam tak puasa berdosa, orang kafir yang tak Islam terus kafir dia berdosa juga sebab tak puasa, sebab tak semayang, sebab tak semua sekali. Ini ada ulama yang mengatakan begitu. Wal majnunu ghairu mukallaf. Orang gila pula bukanlah orang yang layak untuk dibebankan dengan apa saja perintah dan larangan Allah. Li'annahu maslubul aql. Kerana dia ini, orang gila ini adalah orang yang akalnya telah dimaslub. Dalam bahasa Arab as-salab ada dua makna. Satu makna rampas. Satu maknanya kulit pokok ni, kulit lembu ni, orang Arab panggil as-salab. Maka orang gila ini, dalam satu sudut yang lain, Allah Subhanahu wa taala ambil balik akal dia. Bila Allah Taala ambil balik akal dia, dan akal ini huwa manatut takalif. Akal ini adalah tempat tumpuan bagi sebarang suruhan dan larangan Allah. Allah Taala suruh, dia boleh faham, dia boleh terima, maka dia boleh buat. Allah Ta'ala larang, dia boleh faham, dia boleh terima, maka dia tinggal. Faham dan terima ini adalah kerja akal. Bila Allah Ta'ala tarik akal itu daripada dia, maka tak ada sebab dia pun termasuk dalam senarai orang yang mesti puasa, mesti semayang, mesti apa semua sekali. Yang kedua juga maslub dengan makna kulit. Otak dia tertutup. Tak boleh terima sebarang arahan, dan suruh tak boleh terima sebarang larangan. Terbaik suruh pun dia tak buat. Maka tak wajib atas orang gila. Bahkan gila adalah di antara perkara yang membatalkan puasa. Puasa malam-malam ada. Kemudian orang bang garik berapa? 7.20. 7.18 gila. Batal puasa. Nasi tidak baik. 7.18 gila. Gila. Hilang akal dia. Sama ada hilang akal yang dia buat sendiri, minum arak ke apa, wallahu a'lam lah, obat-obat, ataupun hilang akal yang Allah Ta'ala tarik daripada dia, tak kira lah, ini membatalkan puasa.
Wa fi hadis Ali radhiyallahu anhu, dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena daripada 3 orang. Pena ini merujuk kepada yang ditulis oleh malaikat setiap perbuatan manusia. Apa nama ni? Inna ladaihim rusulana yaktubun, sesungguhnya di sisi mereka ada utusan-utusan kami yang menulis semua yang mereka buat, yang baik dan yang buruk. Namun ada 3 golongan jenis manusia, dia buat baik pun malaikat tak tulis, yang kanan ini buat jahat pun malaikat tak tulis, pahala pun tak tulis, dosa pun tak tulis. Minal majnun anil majnuni hatta yafiq, yang pertama diangkat pena, tak ditulis daripada orang gila. Siapa hilang dia siuman, dia sedar semula gila dia. Orang gila sedekah pun tak boleh pahala, semayang pun tak boleh pahala, minum arak pun tak berdosa, kata orang pun tak berdosa. Ada orang kata sedap jadi orang gila. Manusia yang kata sedap jadi orang gila ni sebenarnya dia bukan manusia, dia bewok dia. Manusia yang Allah Ta'ala beri dia beza dengan yang lain dengan akal dia. Inilah benda paling bernilai sekali. Sebab itulah dalam benda-benda yang diberikan oleh Allah nilai, kalau sekali kita menghilangkannya ada hudud untuk dia. Lepas itu termasuk dalam hukum had, hukum hudud ialah syurbul khamr, minum arak. Minum arak ini menghilangkan akalnya, ada hukum dalam hukum hudud. Hukum maknanya hukum yang tak boleh mesyuarat. Tak boleh mesyuarat. Diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilaksanakan yang antara orang minum arak. Wa 'anil naimi hatta yastayqiza, daripada orang yang tidur sehingga dia bangun. Orang yang tidur buat apa-apa pun. Orang tengah tidur, seluruh piti dah kocek 100 hubung dalam tong derma, 5 sen tak boleh pahala. Dan dia boleh minta balik, dan mesti pihak masjid kena wis semula ke dia. Kalau sungguhlah tengok CCTV, memang sungguh dia mengigar hubung piti. 1,000 hubung. Dia saya tak ada hubung 1,000 lah, jangan kata 1,000. Kena beri balik. Kena beri balik ke dia. Tak boleh pahala, tak boleh pahala. Kalau dia orang yang tidur juga buat benda-benda yang dikira salah, termasuk jenayah. Tidur dia mimpi tetok orang, bangun-bangun punya ditetok sungguh bini dia, putus 3 bini dia. Dan juga ini apa nama ni, tak berdosa. Tak berdosa kerana dia tidur. Tapi tidur sungguhlah. Tidur kalau pada polis cek memang ada kes sungguh, polis tak percaya tidur. Tidur sungguh. Wa 'anil sabiy hatta yahtalim, dan daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi, yakni sehingga dia baligh juga tak berdosa dan tak pahala. Budak-budak semayang tak boleh pahala, sedekah tak boleh pahala belaka. Boleh pahalanya pada ayah dia yang suruh, pada mak dia yang suruh, pada cikgu dia yang suruh, ini boleh pahala. Dia tak boleh pahala, tetapi dia boleh satu nilai dalam diri dia. Ini manusia hidup dengan nilai. Kita tak macam dia lain hidup dengan benda ini. Diberi nilai ini awal-awal, yang nantinya dengan sebahagian besar benda yang dia buat itu jadi orang dia ni esok-esok, insya-Allah. Baik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Siyamus sabi, puasanya kanak-kanak. Was-sabiyu, kanak-kanak ini, wa in kana as-siyamu ghayra wajibin alayh illa annahu yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bih liya'tadahu min as-sighar ma dama mustati'an lah wa qadiran alayh. Kanak-kanak yang belum baligh ini, kanak-kanak belum baligh ni, kita nak bubuh umur berapa 5 tahun lah start 5 tahun. Kerana 5 tahun ni tadika terima dah, mana dia dah menerima pelajaran. Bahkan kalau ada budak-budak 4 tahun dah jadi hijau dah. Ini tengok macam mana mak bapak lebih faham. Ada cepat, ada lambat, dari segi penerimaannya, dari segi kadar kemampuan dia.
untuk buat. Tak wajib atas dia puasa, tak berdosa kalau dia tak puasa. Walaupun begitu, sayugia bagi penjaganya untuk menyuruhnya berpuasa. Dan menyuruhnya dia berpuasa ini macam saat ni. Kalau umur 7 tahun, wajib suruh. Kalau dak 7 tahun lagi, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, kalau nak suruh juga umpamanya. Dan dia makan disuruh, makan diajar anak kita ni. Maka tak apa. Tapi kalau 7 tahun tak disuruh, maka ini berdosa, mak bapak, dosa. Suruh dia puasa. Liya'tadahu min as-sighar, supaya apa? Dia membiasakannya daripada kecil. Dah sungguh. Ada satu orang Cina bukan Islam, orang dengung. Saya pergi tukar minyak hitam kereta dia. Kereta saya tukar minyak hitam kat kedai dia. Dia kata, "Saya mau puasa hari ni." Puasa. Oh, boleh banyak tahan, aku tak tahan, dia kata. Kau sebelah tu nak gila dah. Menatang tua, bapa orang tak tahan. Saya kata budak-budak Islam ada umur 7 tahun. Ada umur 8 tahun. Sebulan puasa. Dia kata, dia kata, aku tak boleh. Puasa sebelah, jeng dah. Jangan ingat senang. Bahkan ada orang Islam, oleh kerana tidak ada al-i'tad ini, tak ada kebiasaan ini, sampai hari ini tak puasa. Sebenarnya tarawih lagi menatang tu. Raya dia hebat sekali. Tak puasa. Ada sungguh. Memang ada sungguh. Jadi ini apa, nak salah siapa dia? Salah siapa dia, dan bukan untuk salah siapa-siapa dia. Kalau ada sungguh kita tak ingat suruh itu istighfar pada Allah, tak ingat nak suruh anak-anak kita itu, dan bagi orang yang dah ada anak, ingat benda ini. Madama mustati'an lah, dan suruh dia ni selama mana dia mampu untuk mengerjakannya. Jangan paksa dia. Rotang ni mu buka nang bidah ayahui. Jangan mu lebih besar pada Allah lagi. Pujuk dia. Sikit lagi dek. 4 jam lagi. 4 jam lagi. Tapi nampak dia dah nerak duduk bawah katil dah. Guling-guling. Suruh dia buka. Haram kalau kita paksa dia. Allah tak wajib atas dia. Siapa dia mu untuk wajibkan atas dia? Mu ajar dia. Kita jangan budak-budak dulu. Jonang, satu jonang, budak 6 tahun, 7 tahun. Oleh kerana kita tak puasa, tak boleh buka dengan orang puasa. Dia tak katak tak puasa. Dia kata, mu time buka, kunci terus pintu. Duduk dalam bilik. Bunyi je, aku nak makan. Siapa puasa? Siapa puasa? Sebab nak ini. Bekeng orang zaman itu, bekeng. Tidak, mu tak puasa, tak? Duduk atas rumah. Sibuk kat orang buka makan. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت, daripada Rubayya' bint Muawwiz katanya, أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار رواه البخاري ومسلم. Baik, maksudnya daripada Rubayya' bintu Muawwiz radhiyallahu anha katanya, satu hari Nabi SAW atau orang pada pagi hari Ashura, hari Wak Sura tu, hari 10 Muharram, Nabi atur orang pergi ke kampung-kampung Ansar. Hari itu bukan ada SMS, ada dalam TV. Ini pakai dalam TV je, royak. Puasa, maka puasa semua sekali.
Dan lebih-lebih lagi sahabat-sahabat Nabi ini orang yang mula-mula menerima dan mempraktiskan Islam. Beza dengan kita yang bukan orang tak tahu yang kena buat berapa. Ni orang mula-mula. Maka banyak hatta yang sunat pun perlu diajar macam yang wajib juga. Cara ajar tu macam wajib. Hukumnya sunat, hukumnya wajib. Kerana mereka orang pertama, mereka generasi yang mula-mula semua sekali. Nabi atur ada orang tu kata man kana asbaha saiman falyutimmu sawma. Siapa dia hak puasa dah pagi ni, teruskan puasa dia. Wa man kana asbaha muftiran, mana-mana orang yang pagi saat ni muftir, dia tak puasa. Falyasum baqiyata yaumi, maka hendaklah dia berhenti makan dan dia berpuasa apa yang berbaki pada harinya. Saya sebut dah tadi, mereka ni orang mula-mula. Jadi kalau orang kata orang yang tak puasa, maka tak ada apa-apa biang lah untuk dia. Tak sedap lah, kerana dia tak tahu kena puasa, sunatnya puasa bulan Muharram, dia tak tahu. Orang generasi mula-mula, orang yang tak mengaji. Maka orang yang puasa dah sedang molek, hari ni memang hari yang terlalu amat molek puasa, terus puasa. Orang yang tak puasa lagi, dan memang tak puasa sebab tak tahu bahawasanya hari ni adalah hari yang comel, yang amat-amat comel puasa. Maka hendaklah dia mulakan puasa dia. Lewat dah puasa. Ada ini saya sebut tadi untuk generasi yang mula-mula, dan juga apa nama ni, boleh kita gunakan untuk orang yang baru masuk Islam. Umpamanya dia masuk Islam 10 Muharram, masuk apa nama ni, puasa sunat. Dia masuk pukul 8 pagi, dia jabat. Sebelum pergi jabat tu, tang si dagang tu 2 pinggang air tek pergi masuk Islam. Boleh tak memang kata kena awak baru masuk Islam hari ni dan awak tak tahu hari ni terlalu amat comel puasa. Misalnya kata ada tak ada tu hal lain. Kau nampak dia kanja tak ayah, boh puasa dah, ingat masuk Islam boleh bitih pun tak boleh makan. Ada edi masuk Islam. Sebagai contoh lah. Baik. Fakunna nasumuhu ba'da dhalik, lalu kami pun berpuasa selepas daripada itu. Wa nusawwimu sibyana as-sighar minhum, dan kami suruh puasa juga anak-anak kecil kami, suruh puasa juga. Wa nadhhabu ila al-masjid, dan kami pergi ke masjid. Fa naj'alu lahumul lu'bah min al-ihni lalu dan kami berikan kepada dia permainan yang diperbuat daripada apa nama ni, benang, ataupun daripada sauf, daripada apa nama ni, kain bulu. Main nak pasal orang zaman itu. Tak tahulah main mana, main gopar kain ke, main ikat kain ke, main apa tak tahu. Ada mainan nak suruh dia galik. Bila dia galik, dia tak teringat dia galik. Tak ingat kelapa. Macam saya ingat cerita dalam apa? Majalah gila-gila dulu. Gila-gila buat dalil kot jarang-jarang sekali. Lain ni ada lagi ke gila-gila? Ada lah. Gila tak? Gila tak kena dia 2 kali gila tak payah puasa terus dia. Dia kata satu orang tu bela toyu. Tapi toyu ni berani ngacar dia, mitok ni, serabut dia dengan toyu ni. Lalu orang kata nak suruh toyu ni tak ngacar, ui dia, kalau dia ni kat ui apa? Benda ni kacang hijau. Biar dia galik main kacang hijau. Tapi hak berui gila ni, dia kacang hijau, dia ui bulu tiok dia. Cabut bulu tiok tu, dia ui. Dia ui ke apa? Ke toyu ni, kubu lautang. Dia kata mu buat straight, dia kata. Lagi tak straight jangan balik. Bulu tiok kata nak straight mana dia buat. Menurut buku tu bertahun-tahun buat straight sungguh. Berlari dia balik rumah. Tuang ni tak ingat dah dia, dah lama tak balik. Ya. Kemudian
Bila dia sapa tu, tuang dia buka pintu, dia tengok tuang dia pun tembak lagi. Dak royak dia biar pada apa? Masa tuang dia buka pintu tu nampak banyak lagi bulu penuh. Dia kata Allah banyaknya tembak. Dia terbeduk dalam hutang gini. Nampak banyak lagi. Tu baru sorak we kena diwi sejepuk gitu. Mampu gitu je dah hutang ni. Itu saja orang panggil elang. Allah mana tahu. Mengerti dah weh. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.